Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk yang beragama Islam. Selamat menyambut hari pertama bulan Ramadan, dan ini adalah kali pertama kita menyambut Ramadan di dalam perintah kawalan pergerakan diperketatkan dan selamanya. Untuk yang bukan Islam juga di Malaysia tentunya akan merindui bazar Ramadan dan sebagainya. Tetapi ini pengorbanan untuk memastikan bahawa semua rakyat Malaysia dijauhkan daripada risiko jangkitan virus SARS-CoV-2 ataupun pandemik COVID-19 yang belum ada penawarnya ini. Pelbagai cerita sudah kita dengar tentang aspek barisan hadapan melawan virus ini. Kita mendengar tentang penggunaan teknologi. Tapi malam ini sempena 1 Ramadan, Astro Awani ingin berbicara tentang konsep dan juga pendekatan serta aplikasi kemanusiaan dan manusiawi dalam menghadapi pandemik yang tidak pernah kita hadapi ini. Saya mengalu-alukan kedatangan Profesor Datuk Dr. Azizan Baharudin, Ketua Pengarah Institut Kefahaman Islam Malaysia, dalam talian bersama Agenda Awani. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Tuan Kamarul. Terima kasih, selamat menyambut Ramadan. Tetapi saya ingin terus saja, sejak Awani bermula, Prof sentiasa bercakap tentang manusiawi dan pendekatan kemanusiaan. Kita sudah mendengar tentang pendekatan bidang perubatan, kita mendengar tentang pendekatan teknologi dalam memerangi virus dan pandemik ini. Tetapi semalam, hari Khamis, Siswa Agong PBB, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, telah pun memberi amaran betapa krisis kemanusiaan yang diakibatkan oleh virus ini semakin menjadi krisis hak kemanusiaan. Ramai komuniti dan kelompok yang terpinggir, tercicir, malah didiskriminasikan. Lebih teruk lagi, ada yang diserang kerana dikaitkan menjadi punca hanya kerana fahaman mereka terhadap penyebaran virus. Jadi saya beri peluang malam ini untuk Prof memberikan pandangan kita di Malaysia dan juga antarabangsa tentang perkara ini. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Cik Kamarul kerana sudi menjemput kami. Saya kira bila disebut perkataan kemanusiaan, itulah sesuatu yang amat ketinggalan. Sudah pasti salah satu perkara penting dalam kehidupan kita hari ini ialah sistem sosioekonomi. Dan sudah berapa lamakah kita benar-benar tidak menilai bagaimanakah sistem ekonomi, sistem keuangan yang sedia ada menjadi tunggak kepada sistem sosial kita telah mewarnai cara kita berfikir, cara kita mengendalikan hal-hal yang penting dalam kehidupan. Bila sekarang kita bercakap tentang the end effect, betul tak? Kesan yang akhir sekali bila dah berlaku pandemik, orang berada dalam keadaan yang panik, masing-masing ingin menyelamatkan dirilah, quote unquote, ya. Kenapa dilihat orang-orang yang bergejala ini sebagai ancaman? Serupa juga satu ketika dulu sesiapa yang berpenyakit kusta diasingkan, ya, sebab kita tak mahu jangkitan itu terjadi dekat kita. Tapi akhir sekali bagaimana berlaku situasi itu ialah kerana kita sudah melupakan apakah artinya kemanusiaan itu sendiri. Who is man, what is man, ya. Kenapa manusia itu tidak boleh berkelakuan sedemikian. Saya rasa dia merupakan kemuncak kepada kehilangan kemanusiaan itu sendiri. Di sana sini kita melihat ramai masyarakat yang merasakan diri mereka telah diabaikan. Kita tidak sebut mana-mana negeri, mana-mana tempat. Tapi contohnya healthcare system, sistem kebajikan kesihatan negara-negara tertentu misalnya langsung-langsung tidak bersedia untuk menghadapi rawatan-rawatan yang diperlukan, jumlah dana yang diperlukan untuk membuat ujian-ujian dan lain-lain lagi. Jadi bila saudara bercakap tentang masalah bot tersadai, tak ada siapa mau terima, that is already the end point, saudara. Itu dah memang dah sampai kepada tahap yang tak boleh nak buat apa. Jadi kita juga sekarang hari ini bercakap tentang the new normal, bukan? Kebiasaan yang baru. Jadi sebelum melihat kebiasaan baru, kita mesti melihat kebiasaan yang lama. So what was the old normal? Ya? Yang normal yang dulu apa? Normal yang dulu sistem keuangan, sistem ekonomi yang meminggirkan alam sekitar, yang meminggirkan manusia.
sehinggakan keluar slogan is people or profit. Sekarang ini kita melihat ramai orang tidak mempunyai keupayaan untuk mandiri, even nak makan pun tak cukup. Jadi kalau macam di Malaysia, kita sangat-sangat bertuah, sangat beruntung dan bersyukur bahawa kerajaannya, rakyatnya masih lagi mempunyai jiwa kemanusiaan yang tinggi. Jadi banyak sahaja cara-cara kita lihat untuk membantu mereka yang berada dalam keadaan kekurangan ini. Tapi di seluruh dunia ini mungkin tidak sama keadaannya. Jadi apa yang kita perlu buat dan ini telah diutarakan oleh pemikir-pemikir seperti Noam Chomsky dan juga ahli-ahli fikir yang terkemuka di barat, mereka sudah mula mengkritik sistem yang sedia ada ini. Dan berharapkan selepas pandemik ini berakhir, insya-Allah manusia atau kita semua akan mula memikirkan the new normal. Kita bercakap new normal itu sebagai social distancing, begitu aspek kebersihan, tetapi lebih daripada itu, the new normal mestilah sesuatu di mana kita menjalankan kehidupan kita dengan cara yang berimbang. Berimbang di antara keperluan kita untuk mengejar kekayaan material dengan keperluan kita untuk memastikan tidak hilang daripada diri kita ini naluri untuk memastikan orang lain juga mempunyai hak mereka, hak asasi manusia seperti yang saudara sebut tadi. Okey. Prof, kalau kita lihat penjarakan sosial itu semua orang tahu istilah itu sekarang. Tetapi bagaimana kita nak pastikan bahawa menjarakkan diri secara fizikal itu, sama ada 1-2 meter ataupun mereka terperangkap di kampung, di kawasan zon merah, zon kuning dan sebagainya, tidak semestinya memisahkan hubungan di antara sesama insan, keluarga dan masyarakat itu, lebih-lebih lagi di antara satu negara dengan negara lain. Kalau kita lihat, Siswa Agung PBB juga risau ataupun concern dalam konteks itu dengan masalah-masalah lama digunakan alasan pandemik ini untuk dijadikan lebih teruk lagi kerana ada golongan yang mungkin mengambil kesempatan ini untuk meningkatkan lagi diskriminasi, fobia mereka terhadap kumpulan-kumpulan tertentu. Jadi bagaimana kita nak memastikan bahawa normal baharu walaupun ada penjarakan secara fizikal tetapi sepatutnya lebih mengeratkan kita lagi dengan keinsafan seperti yang dituntut di bulan Ramadan ini, Prof? Betul. Budaya kita selama ini mendidik kita supaya rapat, opposite of social distancing lah. Kita rapat dengan orang, kita bersalaman, kita cium dahi anak-anak kita dan sebaliknya. Ini rata-rata budaya orang Asia dan juga orang bukan Asia. Jadi seperti yang saudara kata, the new normalnya adalah kita berjauhan. Tetapi kita berjauhan dengan niat kita hendak saling membantu antara satu sama lain untuk memutuskan rantaian penyebaran COVID-19 tersebut. Ia juga berkaitan dengan literasi sains, literasi ataupun kefahaman tentang virus itu apa. Dia makhluk yang sangat halus yang tidak dapat dilihat, yang di luar badan dia mati, di dalam badan dia hidup. Jadi sekarang ini isunya dia berada di dalam lenderan yang ada dalam ILO dan sebagainya itu. Jadi distancing each other, kita menjarakkan diri kita dengan pada saat tertentu pakai topi muka terus kerana kita menghargai dan menyayangi satu sama lain. Diketahui juga bahawa kita mungkin ada virus itu tapi tidak menunjukkan gejala. Ini sangat normal, sangat biasa berlaku. Jadi dengan kefahaman yang jelas bahawasanya kita berdepan dengan sesuatu yang tak nampak, yang tak tangible, tak nampak di mata, tak dengar di telinga, tetapi dia ada di situ. Jadi kita menjarakkan diri kita untuk menyelamatkan diri kita dan orang yang kita menjarakkan diri kita itu. Dalam konteks kekeluargaan, saya rasa tidak begitu teruk sangat sebab kita bercakap tentang penularan ini di peringkat masyarakat di luar sana. Itu sebab perintah berkurung itu menyuruh kita duduk di rumah bersama keluarga kita selamat insya-Allah. Tapi bila beramai-ramai berjamaah dalam bulan puasa ini sangat menderitalah
naluri kita yang ingin berjemaah di masjid misalnya, dan kita tak dapat lakukan itu lagi. Kerana bila berbuat sedemikian itulah yang akan mencetuskan penularan itu semula. Namun demikian, kita tidak putus asa. Saintis di seluruh dunia sedang mencuba sedaya upaya untuk mencari vaksin. Tapi seperti yang kita cakap lebih awal tadi, distancing ini jangan dilihat dalam konteks manusia saja. Manusia juga mesti melihat dirinya dalam konteks alam sekitar yang lebih besar. Virus ini datang daripada haiwan. Seperti juga virus-virus lain, Ebola, HIV, Denggi. Saudara, kita dengar kebelakangan ini denggi juga sangat meningkat dalam negara kita. Itu juga akibat daripada virus yang datang daripada haiwan, seperti juga corona COVID-19 ini datang daripada haiwan yang habitat mereka kita sudah kacau, sudah ganggu. Cara hidup ekosistem mereka kita sudah ganggu, manusia sudah ganggu. Sebab itu dia masuk ke dalam dunia manusia. Jadi sekarang ini saya kira bila cakap tentang distancing ini, ceritanya tidak habis di situ. Kita ceritanya bukan setakat kita tak boleh bersalaman, tak dapat lagi kita dekat dengan secara fizikal dengan orang lain, bukan habis di situ saja. Apa yang perlu berlaku selepas ini, perlu ada perbezaan dalam cara kita melihat alam sekitar kita. Kita terima gambar-gambar daripada kawan-kawan yang menunjukkan bahawa sungai sudah bersih di Venice, the canals in Venice dah bersih, nampak ikan. Begitu juga sungai di Sentul, Sungai Batu, Sungai Gombak, saya duduk di kawasan Gombak, sungai di Melaka, semuanya sudah menjadi bersih lantaran manusia terkurung di rumah. Itu indikasi apa pula? Itu kita mesti juga faham bahawasanya distancing ini dalam konteks manusia mungkin memerikkan seketika, tak mesti selama-lamanya kita berjauhan, tetapi dalam konteks alam sekitar, kita living things alone, jangan kita mengganggu sangat alam sekitar itu, eksploitasi dia berlebih-lebihan, sebab akhirnya dia akan tidak dapat menanggung eksploitasi tersebut dan akan terancamlah manusia akibat kita mengganggu gugat ekosistem mereka yang telah wujud beribu-ribu tahun dan telah stabil selama beribu-ribu tahun. Tapi lantaran kita tamak, kita mementingkan diri kita dengan begitu melampau, kita mendapat akibat daripadanya. Tapi bila saudara sebut social distancing dari sudut zaman pandemik atau PKP atau MCO ini adalah satu situasi yang sekarang tengah pandemik, maka begitulah, pergi supermarket pun mesti 1 meter 2 meter jauh, sebab kita tak kena hentikan penularan itu dahulu, kan? Jadi bukan nak cakap social distancing ini will become the most critical point of social of the new normal. Ada banyak lagi norma baru yang perlu difikirkan. Dalam sektor ekonomi perlu ada reorientation. Sektor manakah yang harus kita minimalkan dan mana yang perlu kita pertingkatkan. Sektor kesihatan yang berkaitan dengannya, sektor pemakanan, sektor penternakan, pertanian, itu yang perlu kita patut boleh tingkatkan lagi. Dan sektor-sektor yang selama ini macam duri dalam daging, sektor-sektor yang menjatuhkan kemanusiaan, perjudian yang menghancurkan manusia, arak misalnya, ataupun pelacuran, ataupun hiburan-hiburan yang menafikan manusia ataupun menghakiskan kemanusiaan itu pada diri manusia. Itu harus kita sama-sama minimalkan. Faham. Hujah tu penting, Prof. Saya nak rehatkan sebentar saja diskusi ini, tapi saya nak jualkan dahulu soalan saya. Hujah yang Prof kemukakan itu maknanya kita bukan hanya patut melihat pada perkara yang kita sedang lakukan sekarang, tetapi pandemik ini juga adalah dugaan Tuhan yang boleh kita gunakan untuk memikirkan semula paradigma yang lebih besar. Contohnya saya nak berikan ialah di Singapura terkenal dengan teknologi KDNK yang cukup besar, negara maju di Asia Tenggara berbanding 9 lagi jirannya, tetapi mereka kini memotong Malaysia dalam konteks bilangan yang positif COVID-19 kerana walaupun mereka berjaya mengawal di kalangan komuniti mereka, ini takrifan mereka, tetapi di kalangan pekerja asing mereka tidak nampak
nampak bahawa dihimpun, disesakkan dalam kumpulan-kumpulan besar dalam kawasan yang padat itu kini membawa suatu jurang yang selama ini mereka tidak nampak. Begitu juga dengan Amerika misalnya, hubungan di antara elit dengan golongan terbawah menyebabkan golongan elit yang mempengaruhi politik melobi supaya tidak ditutup ekonominya atau dibuka dengan lebih awal, tetapi yang merana adalah mereka yang makan gaji harian walaupun bekerja dengan jenama-jenama besar. Itu saya nak bagi Prof peluang lepas ni untuk kita set semula, reset pemikiran dan anjakan paradigma itu sempena dengan pandemik ini selepas ini. Selamat menyambut hari pertama Ramadan kepada semua dan pandemik ini melanda semua agama dan juga ahli-ahli dan penganutnya dan fahamannya. Cuma malam ini saya nak ingin pandangan daripada Profesor Datuk Dr. Azizan terus betapa ini peluang untuk semua orang bergabung, solidariti dan diketepikan jurang dan perbezaan. Tetapi jelas seperti yang berlaku di Singapura dengan pekerja asingnya, seperti yang sedang berlaku di Eropah dan Amerika Syarikat, di mana kini meningkat diskriminasi terhadap mereka yang datang dari Asia kerana virus ini pemimpin mereka pun katakan adalah virus negara Asia misalnya. Dan begitu juga kita lihat di Eropah telah semakin meningkat serangan-serangan ini. Jadi saya ingin minta pandangan Profesor Datuk Dr. Azizan yang kerap berbincang dan melihat secara dalam dan terus kepada isu seperti perbincangan antara agama, masyarakat dan sebagainya, aspek manusiawi itu bukan saja kepada alam, bukan saja kepada ekonomi, tetapi juga di kalangan perbezaan-perbezaan besar fahaman dunia ini. Prof. Ya, terima kasih saudara. Menarik kalau saudara ingat pada tahun 1990-an sebuah buku bernama Megatrends 2000 yang ditulis oleh John Nisbet dan rakan-rakannya. Dia antara trend-trend besar dalam kurun sekarang ini, tahun 2000-an ini adalah kembalinya minat terhadap agama. Saya katakan begitu dalam hubungan apa yang saudara sebut, kerana dalam banyak-banyak bidang disiplin ilmu, hanya bidang agama yang mampu memberi jawapan kepada bagaimanakah manusia harus menguruskan hubungan-hubungannya. Sekarang ini bercakap sebagai kelompok orang Islam misalnya, bolehkah orang Islam sekarang ini tidak berada di dalam arena antarabangsa? Bolehkah mana-mana kumpulan kepercayaan berada dengan sendirinya, wujud dengan sendirinya? Pandemik ini memaksa semua kita naik ke atas pentas yang sama. Betul ke tidak betul? Dan di situlah akan kelihatan siapa yang melaksanakan ataupun cuba mencari solusi dengan cara apa. Jadi saudara ada menyebut tadi negara Singapura misalnya, kita tidak boleh lari daripada bila kita bercakap, kita bukan mengkritik saudara, maknanya bila kita bercakap tentang sesuatu negara tak bererti kita bagus, mereka tak bagus. Tidak, kita harap penonton kita tidak akan masuk ke zon itulah. Sekarang kita cakap tentang kemanusiaan secara umum, dan kita tahu semua manusia dalam worldview agama Islam dan agama yang lain, asal usul manusia ini sama, Nabi Adam. Jadi kita berbeza kelompok, berbeza kumpulan, seperti dikatakan oleh surah Al-Hujurat, dijadikan oleh Allah begitu untuk kita saling kenal mengenal. Dan yang terbaik di antara kita adalah yang terbaik amalnya, yang terbaik takwanya,
penghampirannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana hanya dengan mengikatkan dirinya dengan cara Tuhan, barulah manusia itu dapat berfungsi secara yang dia sepatutnya. Dan itu diikat dengan the laws of nature. Kita cakap tadi, kita berada dalam alam sekitar yang perjalanannya bukan kita yang cipta, bukan kita yang meneruskan perjalanan alam tersebut. Jadi alam itu, jika dia tidak stable, jika dia tidak sihat, perlu diikut SOP tertentu di dalam kita berurusan dengannya. Jadi dalam konteks pekerja, bagaimana pekerja buat treatment given to the foreign workers di Singapura misalnya. Bukankah itu satu ironi? Kita sangat cekap untuk mengemaskinikan pendapatan negara, tetapi seolah-olah kita berada di level yang rendah. Secara saintifiknya, bila kita letak terlalu ramai manusia dalam tempat yang sempit, apa yang berlaku? Dan dengan cara yang sama, di mana-mana juga, tak sebut negara lah juga, pandemik ini menunjukkan bagaimana rakyat yang duduk di kawasan-kawasan yang sempit, kabarnya kawasan-kawasan yang rata-rata penduduknya pendapatan rendah dan berbagai-bagai, mereka menghadapi isu kesempitan ini dengan begitu teruk sekali, dan ini secara fitrahnya, secara saintifik, secara rasionalnya akan menimbulkan kesan-kesan yang negatif, yang tidak bagus. Tidak termasuk lagi isu penularan. Jadi kalau di Singapura berlaku pensesakan tempat tinggal bagi pekerja-pekerja asing ini di asrama-asrama yang sempit begitu. So dengan cara yang sama, kita dapat fikir bahawasanya sangat it is not rocket science, bukan susah nak faham, betul. Kalau dalam kita menguruskan, kita nak profit yang tinggi, kita nak bayar upah gaji yang rendah. Itu cara berfikir. That was the old norm. Itu norma yang lama. Normal yang akan datang tidak boleh lagi begitu. Jadi ini menuntut kita, seperti yang Megatron sebut tadi, itu mereka membaca trend. Trend ni adalah manusia akan ingin balik kepada agama, sebab suka tidak suka, agama itulah satu-satunya bidang yang menceritakan balik paradigma yang saya gunakan paradigma tadi. Sangat tepat sekali. We need new paradigms. Paradigm berfikir, paradigm berurusan sesama sendiri, sesama alam. Dan ini tidak bermakna Islam contohnya tidak memberi orang ruang untuk menjadi kaya, tidak. Faham. Di situlah kefahaman tentang apakah Ramadan. Dan Ramadan ini satu madrasah, satu sekolah untuk kita pandai menguruskan nafsu. Minta maaf kalau saya bercakap di luar daripada norma yang konvensional. Orang selalu membezakan bahasa agama, bahasa teologi dengan bahasa yang konvensional, bahasa yang biasa. Tapi sekarang ini sudah ada tuntutan SDG, 17 prinsip Sustainable Development Goal, matlamat pembangunan lestari yang diutarakan oleh bangsa-bangsa bersatu, disokong oleh UNESCO, WHO dan lain-lain. Dan di antaranya ialah basmi kemiskinan, zero poverty, keadilan pendidikan, keadilan berbagai-bagai jenis keadilan, menjaga kebersihan dan kesihatan alam sekitar. So itu semua sebenarnya sangat rapat dengan prinsip maqasid syariah dalam Islam. Maqasid syariah dalam Islam atau objektif syariah, undang-undang Allah itu adalah untuk memelihara agama, nyawa, akal, keturunan, dan juga harta benda. Prof, terima kasih. Jadi kita mesti selarikan balik cara berfikir, dan semua orang mesti berani dan ikhlas daripada platform masing-masing untuk membincangkan apakah masalah dan apakah solusi. Dan tidak ada niat di sini untuk kita saling kita kata colonize masing-masing. I want to colonize your thinking. Tidak. Saudara nak cakap apa, apakah hujah saudara, apakah bukti saudara. Begitu. Dan barulah kita sampai kepada satu konsensus, dan konsensus itulah yang kita gunakan sekarang kalau kita menangani pandemik ini. Terima kasih banyak Prof dah bagi rumusan. Saya tak ada masa dah nak buat rumusan. Itu rumusan terbaik. Nanti saya letak Prof sama dengan Menteri Bertanggungjawab Hal Ehwal Agamanya. Kita bincangkan itu lebih mendalam, praktikalnya. Terima kasih banyak Prof sentiasa memberi pandangan meluas dan mendalam, bukan sahaja tentang amalan tetapi konsep Ramadan dan konsep fahaman agama Islam dan sebagainya. Kita semua berada di satu pentas yang sama menentang
COVID-19. Terima kasih. Selamat terus meneruskan amalan Ramadan anda. Kepada yang bukan Islam, teruslah bersama-sama kita duduk bersama dan perangi COVID-19. InsyaAllah kita akan berjaya putuskan rantaian ini. Terima kasih. Jumpa lagi.